Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, muka surat bermula dalil. Oh, Tawadaniyah sorry. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bermula dalil baharu alam, bermula dalilnya baharu alam dan firman Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Artinya dan iaitu Allah Ta'ala atas setiap suatu perkara maha kuasa memperbuatnya apa-apa yang ia kehendak. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelangsungan hayat pada kita, yang nisbah perbuatan boleh menghidup dan memati hanyalah urusan Allah Taala. Allah sajalah yang memiliki sifat tersebut, dan Allah sajalah yang boleh memberikan dan mengurniakan hayat kepada kita, begitu juga pada seluruh makhluk. Syukur kita juga Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi SAW. Alhamdulillah. Syukur juga kita Allah Ta'ala jadikan dalam keadaan nak boleh taat pada perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberikan kita pula satu keupayaan untuk boleh hadir menantikan solat Jumaat tengah hari ini, dan diberikan kita kehalobaan untuk mempelajari ilmu, untuk mengenal Allah Ta'ala, mengenal Nabi, yang dengan itu dapat kita iman, dapat kita jadi ihsan, taqwa, dan dapat hakiki tauhid pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita hidup mati adalah kerana dia. Alhamdulillah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan pahala iktikaf ke kita. Kalau tak niat lagi dan mengkhususkan keberadaan kita dalam masjid ni semata-mata adalah kerana iktikaf dan cara redha dia, mari kita niat sama-sama. Lafaz niatnya sahaja, aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, bermula dalilnya baharu alam dan firman-Nya Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni dengan perkataan dia bermula dalil. Bab kita duk berbicara, masih nak berbicara bab kudrat pada Allah Ta'ala. Jadi kudrat ni atas kita punya penjelasan sekali lalu, rasanya kita sebut dah itu. Masuk bab kudrat ni maksudnya kita nak mula masuk membahaskan sifat-sifat yang atas nama dan istilah disebut oleh ulama sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani juga adalah nama istilah disebut oleh ulama, dipanggil sifatun wujudiyatun, dipanggil juga sifatun subutiyatun, dipanggil juga ummahatus sifat. Dipanggil dengan nama-nama demikian kerana memang sifat ma'ani yang tujuh ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ni ialah antara sifat yang bila sebut Allah Ta'ala, Allah ni nama dia, bila nama mestilah mendilalah dan menunjukkan kepada musamma, kepada zat dia. Tentulah zat Allah Ta'ala ni mempunyai segala sifat kesempurnaan, yang sifat ni mestilah sabit di zat dia. Dan
bila sifat ni sabit di zat dia, tentulah sifat yang sabit di zat dia sifat yang macam mana. Kaedah yang disebut oleh ulama secara umum yang kita wajib i'tiqad pada Allah Ta'ala, kita wajib i'tiqad Allah Ta'ala ni mestilah ada pada Allah Ta'ala, wajib mesti ada pada dia, tak dapat tidak, mustahil menerima di sebalik apa dia, wajib ada pada Allah Ta'ala semua sekalian, segala apa-apa yang nama sifat kamalat, apa-apa sifat kesempurnaan Allah, mesti sifat tu sabit kat dia. Jadi antara sifat kamalat itu di atas jalan ringkas, bahkan dengan ringkas ini, walaupun kita tak boleh memahami ke semua sifat-sifat kamalat Allah Ta'ala yang tak terhingga itu, sudah cukup untuk sah akidah atas apa yang telah disebut dan dirumus oleh ulama berdasarkan daripada Quran hadis. Untuk kita ni, pegangan kita dengan Allah Ta'ala, i'tiqad kita dengan Allah Ta'ala jadi betul dan dia takkan silap. Yang tu yang ulama sebut sekurang-kurangnya sifat atas nama sifat yang memang sungguh, yang sifat ni sifat kamalat, sifat ni lah sifat subutiyah, sifat ni juga dipanggil sifat zatiyah, sifat yang ummahatu sifat, dia ibu bagi segala sifat. Ibu ni pasal apa? Pasal dengan kita faham tujuh ni, insya-Allah yang lain daripada tujuh ni semua termasuk dalam tujuh. Yang tu yang kata ibu. Pasal perkataan ibu ni nak menunjukkan bahawasanya ada pada dia segala-gala. Kalau ibu negara, pejabat pendaftaran itu, immigration ada, custom ada, semua JPJ ada, sebut pilah dengan istilah macam tu. Kalau kita sebut ibu gamat, nak air gamat pun ada situ, ambil kat situ, minyak gamat pun kat situ, nak makan sup gamat pun kat situ, apa bala nak krim gamat ke apa gamat, pasal dah ada ibu gamat, maksudnya apa saja boleh diproses daripada dia. Jadi bila atas sifat ni dengan istilah sebut ulama dipanggil ummahatu sifat, antara sifat yang diistilahkan dalam bab sifat ma'ani ni, maka pada dia bila kita faham tujuh-tujuh sifat ni, maka seluruh sifat yang lain pada Allah Ta'ala yang atas nama sifat kamalat tu tentulah sabit pada dia, walaupun hanya dengan kita belajar tujuh ni. Cuma tujuh ni belajar, tengok elok-elok, faham elok-elok. Yang mengaji pun kadang kita sekali lalu tak ada juga nak sebut semua tu. Tapi kalau kita dah lepas satu kitab, tambah pula yang mengaji ni pula bukan lapis baru, dia mudah pasal yang dah lama kita dah faham. Istilah dia tinggal nak upgrade, nak tambahkan lagi beberapa maklumat untuk istilahnya pengayaan kepada bab akidah yang dah jadi teras pada kita duk pegang. Macam mana pun asal saya dah sebut semua tu ialah nak kata kita duk bicara ni bab kudrat. Kudrat ialah sifat ma'ani. Jadi maksudnya sifat ni memang sungguh sabit di zat. Itu panggil ma'ani tu. Baik. Juga rasanya sekali lalu kita dah sebut sekali lalu syarahan untuk memahamkan dan bagaimana format ataupun kaedah yang diajar oleh ulama kita untuk mensyarahkan sifat ma'ani ni apa dia. Setiap sifat ma'ani ni nak syarahkan dia, mestilah syarahkan dia dengan sifat salbiah. Begitu juga sifat nafsiyah tu. Apa dia? Allah Ta'ala kudrat, maksudnya sifat kudrat ni tentu subut, wajib wujud pada dia. Mesti wujud sifat kudrat ni pada zat dia. Dan mestilah sifat kudrat dia sifat macam mana? Sifat yang azali, sifat yang qadim. Bukan mula-mula lemah, lepas tu kuat. Subhanallah. Itu kaedah ulama ajar, kaedah nak bagi faham tu. Lepas tu Allah Ta'ala ni sifat kuasa dia yang sedia, yang azali, yang qadim. Tentulah sifat dia bila sabit macam mana qadim, tentulah dia takkan binasa. Dan sifat dia, sifat kuasa dia mestilah mukhalafah lil hawadis. Apa maksudnya? Allah Ta'ala kuasa ni sabit kuat, sabit kuasa pada dia bukan sebab makan, minum, bernafas, bukan sebab ada matahari, ada udara, apa saja bahasa tu, ataupun sabit kuat ni sabit ada kaki, tangan dengan sebab anggota, sabit kuat ni sebab ada otot. Subhanallah, Allah Ta'ala kuat dia bukan macam tu. Pasal yang sabit pada Allah Ta'ala atas bicara sifat ma'ani ni adalah sifat, bukan anggota. Satu kita tak kata sabit pada Allah Ta'ala kaki, tangan, otot, urat. Subhanallah. Bahkan sabit pada Allah Ta'ala kudrat. Jadi kudrat tu apa? Sifat yang sabit pada Allah Ta'ala yang mesti kita i'tiqad
yang itikad pada zat Allah Ta'ala satu hal. Jadi kita bicara ni atas nama sifat ma'ani, tentulah sabit kudrat di zat. Baik, jadi apa yang kita nak sambung ni, dalil bukti nak menunjukkan bahawasanya memang ada pada Allah Ta'ala kuasa. Kaedah kitab kita tuan-tuan, memang kalau kita belajar tauhid mengikut kaedah buatan Syari Abu Mansur Maturidi, apatah lagi kitab-kitab Jawi kita lah ni, kebanyakannya dia dipengaruhi oleh matan Ummul Barahin, matan yang asas ajar ba'akidah yang dikarang oleh Imam Sanusi rahmatullah alaih. Biasanya dalil yang disebut untuk memahamkan Allah Ta'ala ni, ayat dia mudah aja. Apa dia? Baharu alam. Dan kena faham, masuk baru alam ni, bahasa lain ni apa? Makhluk. Dalil boleh faham segala-gala pada Allah Ta'ala ni, makhluk lah. Satu bahasa yang disebut dengan baharu alam. Cuma bila sebut makhluk, dia satu perkataan umum yang tak fokus dalam bab tertentu untuk diambil istidlal, untuk ambil dalil. Satu disebut dengan istilah baharu alam. Bila sebut baharu alam, bahasa lain dia tadi makhluk. Dan bila sebut ialah masiwallah. Dan antara ciri yang ada pada makhluk yang boleh mendalilkan sabit yang Allah Ta'ala dengan segala sifat sempurna, khas kita nak bicara ni bab kudrat, apa dia? Iaitulah baharunya alam itu. Dalil di atas kata menunjukkan Allah Ta'ala kuasa atau mana? Tam baharunya alam itu. Baharu pun rasanya bukan sekali saya pernah sebut. Apa makna baharu? Baharu tu lawan bagi kodim. Satu, kita ni dalam mengaji itu antara yang benda-benda yang kita kena ambil istilah. Gagal faham istilah ni, dia tak seronok sebut, dan dia payah faham. Kalau orang faham, kalau tuan-tuan sebut bahasa istilahnya sekali je, istilahnya macam mana, dia terus tangkap, faham terus. Faham terus tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia faham istilah. Sebut baharu, siap lah. Pasal apa? Siap tu. Faham? Satu, kita mengaji ni antara yang nak kena ambil tu istilah. Baik. Jadi kena ambil tanah dulu. Kalau agak-agak hari tu punya pelajaran tak apa nak ambil, kita sebut pun kadang sebut sekali lalu tu je. Khasnya kalau sebut dalam bab ni, dia memang kena perhati molek dah. Pasal banyak benda yang kita nak kena perhati. Khasnya ke makhluk ni, yang makhluk memang tak dapat tidak. Untuk kita nak kenal Allah Ta'ala, dia kena berkati makhluk. Pasal kita tak boleh sampai ke Allah Ta'ala direct. Direct ni maksudnya tak ada pakai perantara. Maksud tak boleh sampai ni, kita nak boleh kenal Allah Ta'ala direct ni susah. Dia ada benda yang kita kena tengok, kita kena fikir, kita kena proses. Bahkan itulah yang diajar dalam Quran, dalam hadis, untuk kita boleh capai dengan keupayaan berfikir yang Allah Ta'ala beri kat kita, supaya keupayaan ini diolah dan diguna supaya boleh kenal Allah Ta'ala, capai Allah Ta'ala. Hujan tak? Tadi tak hujan tak? Ni hujan dia baru tak? Nak faham tak? Mesti ada yang bagi turun hujan. Yang bagi turun tu ada tak? Tu ada zat. Untuk zat dia boleh bagi turun ni, faham bagi turun ni, ada tak perbuatan bagi turun? Tu sabit fi'il. Bila sabit fi'il, hujan ada, nampak hujan, mesti nampak ada yang menurun hujan. Bila ada yang menurun hujan, yang menurun hujan tu sabit tak kuasa dia bagi turun? Sabit kudrat. Jadi untuk pergi ke sifat ni apa dia? Tengok lu makhluk, bahasa dia tengok asarullah, tengok ciptaan Allah Ta'ala. Dengan maksudnya tengok makhluk, tengok alam, gunakan formula baharu ni. Apa maksud baharu? Benda ada yang didahului oleh tak ada. Ni hujan baru ada. Ambillah yang terdekat kat kita keliling tu. Baru ada hujan. Bila ada hujan, mesti ada perbuatan menurun hujan, mesti ada. Bila perbuatan menurun hujan ni, kalau yang menurunkan hujan ni, dia ada kuasa membuat hujan, ada tak sifat kuasa dia tu? Nak istilah dalam tauhid ni sebut apa? Bila sabit kesan daripada perbuatan, mesti ada sabit perbuatan. Dan bila ada perbuatan, tentu sabit sifat. Dan bila sabit sifat, mesti sabit zat.
Kaedah ulama kita ajar disiplin, kebolehan berfikir yang Allah Ta'ala beri kat kita. Kita tengok dia punya turutan atau urutan berfikir dia macam ni. Bila tengok apa yang kita tengok, ni makhluk. Bila makhluk, mesti ada yang buat makhluk. Bila buat makhluk, mesti pembuat ni ada sifat kesempurnaan pada dia. Dan bila sebut sifat, sifat mesti sabit di zat. Dan zat tu kita alhamdulillah dah dapat percuma Allah Ta'ala beri. Beranak-beranak aja kita kenal dah. Siapa dia tu? Allah. Kita dah dapat masa kecil lagi. Nisbah nama dah dapat masa kecil. Tapi nak kenal dia masa tua. Buh pi pasal itu. Pasal apa masa tua? Pasal kita nak kenal Allah Ta'ala, hafal alhamdulillah dapat pada kecil. Tapi untuk kenal dia kena guna akal. Dia kena fikir. Satu, ulama kita ajar nak kenal Allah Ta'ala, dia ajar dapat dalil ni apa? Dalil ni adalah satu kaedah berfikir. Boleh? Faham? Dalil tu apa dia? Dalil ni satu kaedah berfikir. Nak saya buat misal lagi. Berfikir lagi kan. Ni dulu, mula-mula dulu lantai simen, betul tak? Itu bubuh tiles. Dah botak kapet habuan sujud kan. Habis tengok kapet semua. Apa dia? Mesti ada penyumbang. Betul. Dan penyumbang tu mesti ada sifat dermawan. Kalau tak dermawan pun kerajaan beri. Kalau kerajaan beri pun mesti ada orang minta. Kalau tak ada minta pun dah tugas dia beri. Kena berilah weh. Nak kata apa? Bila ada benda, mesti ada perbuatan yang membuat, mesti sabit sifat dan sabit dan tuan dia. Sabit. Istilah disebut dalam ilmu tauhid ni, bila sabit sesuatu yang kita tengok pada makhluk ni, yang nama baharu ni, tentulah sabit fi'il. Sabit fi'il menunjukkan sabitnya zat, sabit yang sifat. Sabit sifat menunjukkan sabitnya zat. Kerana kalau kita sudut berfikir juga, bila ada sesuatu zat dia tak dapat tidak. Mesti setiap zat mesti ada sifat. Tak ada zat yang tak ada sifat, mustahil. Dan bila dah ada sifat, antara kesan daripada ada sifat, asal ada sifat ni dia talabu Allah musbit ghair. Dia nak, bila ada sifat kesempurnaan, tentu dia nak buat sesuatu yang lain pada dia. Tambah kalau kata kuasa, bila dia kuasa, mesti Allah Ta'ala dia menzahirkan kuasa dia. Dia zahir. Bila dia zahir kuasa dia, sifat kuasa sabit, tentu ada perbuatan dia nanti untuk dia buat sesuatu untuk zahirkan sifat kuasa dia. Yang tu atas istilah ulama sebut tu af'al, tu perbuatan. Bila dia ada perbuatan, tentulah dia akan buat makhluk ni daripada tak ada kepada ada. Tak ada kepada ada tu, bila ada itulah dipanggil ni asarul fi'li, ni kesan daripada perbuatan. Jadi kalau nisbah zat, dia akan ada sifat, fi'il dan asar. Yang kita duk tengok ni, kita tak tengok zat Allah Ta'ala, kita tak tengok sifat Allah Ta'ala, kita tak tengok fi'il Allah Ta'ala. Kita duk tengok apa? Kalau istilah saya sebut ni, kita duk tengok asarullah. Kita duk tengok ni makhluk Allah. Kita duk tengok ni mahasiwa Allah. Kita duk tengok ni alam. Dan kita duk tengok alam ni pula, ciri alam ni apa? Baharu. Apa makna baharu? Lawan bagi kodim. Apa makna lawan baharu, lawan bagi kodim? Adanya kita yang suatu masa dulu, kalau kita tengok kejadian kita, makhluk punya kejadian ni, suatu masa dulu kita tak ada. Tak adanya kita kepada ada ni mendalilkan sabitnya fi'il Allah Ta'ala. Dan bila fi'il sabit sifat Allah Ta'ala, bila sabit sifat Allah Ta'ala, sabit zat Allah Ta'ala. Boleh tak? Faham cara berfikir tu? Buat apa fikir payah-payah hari ni? Supaya kenal Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala dia, kalau kita sebut Quran satu-satu tempat-tempat yang ajar Allah Ta'ala ajar berfikir ni, semua ayat Quran yang ajar berfikir ni, dari segi format cara berfikir dia macam ni, macam saya sebut ni.
Allah Ta'ala sebut misalnya, boleh ke Allah Ta'ala hidupkan bumi yang mati? Orang dah mati hidup kelik, boleh tak? Kita dah dapat akidah yang mudah, boleh. Betul. Tapi apa idea dia untuk kita dapat yakin memang boleh? Yang tu kita tak diajar tu. Yang tu yang ulama nak ajar kita. Apa kaedah dia? Baharu alam. Baharu alam. Pasal ada keupayaan berfikir macam ni, kaedah nak ambil istidlal tu bahasa Arab kan. Kalau bahasa Urdu dipanggil, ada pehcanta karne wala hai ma'rifat ke taraf. Siapa yang ada keupayaan untuk boleh mengenal dan berfikir ni, apa akan jadi? Dia akan dapat usahakan mengenal, dia boleh kenal. Ma'rifat ke taraf. Apa dia? Dia boleh usahakan, dia boleh berjalan untuk dapat kenal Allah Ta'ala. Sentiasa kenal Allah Ta'ala kan. Kata kita ni, dengan cara diajar berfikir ni, kalau kita pula berfikir sentiasa dengan apa yang kita dah tengok, dengan kaifiat tadi, kita ni sentiasa boleh rasa ke Allah Ta'ala dan fikir ke Allah Ta'ala. Hujan fikir ke Allah Ta'ala terus kan. Kita tengok kita buku, tak potong lagi. Kalau tak potong lah, saya potong lah kan. Panjang. Belum ni pendek, panjang. Mesti ada yang memanjangkan. Betul tak? Masa panjang ni baru. Bukan terus panjang. Panjang tu tak tumbuh dah. Macam tu kan? Tak, berubah setiap waktu dan saat. Panjang. Yang tu boleh dapat tauhid tu. Ni sebab syariat disuruh potong suku. Panjang. Dulu tak panjang. Lah ni panjang. Mesti ada yang memanjang. Dan yang memanjang ni tu nama perbuatan memanjang. Mestilah ada sifat kuasa nak pergi panjang. Tu kudrat. Kita cerita kudrat tu. Bila dia kuasa kudrat ni ada kat mana? Tentulah sabit di zat. Nama apa zat yang ada sifat kudrat dan ada fi'il memanjang, yang kita boleh tengok panjang kat kuku kita. Siapa nama dia? Nama kita dah dapat masa kecil lagi. Siapa? Allah. Tu dapat masa kecil. Nama dapat masa kecil lagi. Tapi berfikir ni dapat masa besar. Satu, kanak-kanak wajib tak belajar tauhid? Wajib ke tak wajib? Tak lagi. Bila sempadan wajib? Pandai kau boleh jawab kau. Balik berakal. Apa dia? Berakal. Balik suku, berakal suku. Pasal memang fitrah Allah Ta'ala bagi. Jadi kita ni, kalau budak-budak tak balik ni macam mana? Cerdik bodoh. Cerdik lagu mana pun masih bodoh lagi. Pasal apa? Istilahnya belum matang. Pasal orang putih belum matured. Dah balik, dah berakal pun tak macam tak balik lagi pun ada. Tu nak jekah dah tu. Boleh faham saya kata apa? Hak habis balik dah pun kan. Macam tak balik lagi. Sedangkan mula sempadan untuk kenal Allah Ta'ala ni bila? Balik berakal. Bila balik umur dengan umur 15 ni kalau ikut, kalau ajar macam saya ajar ni, dengar saya sebut ni, sebenarnya dah ada kemampuan untuk boleh dengar, cerap, molek-molek, lepas tu telan, betul, boleh pakai. Istilah saya sebut macam kita curah air, kita macam span, dia boleh serap, lepas tu boleh perah orang lain basah pula. Boleh faham? Sepatutnya macam tu. Pasal budak-budak ni kan dia pergi sekolah saja tak? Ada benda yang mula-mula sekolah pra, tadika, sekolah rendah, kaedah belajar dia apa? Hafal je. 2 kali 2, 4, 2 kali 3, kadang-kadang dia tak tahu menentang apa dia hafal tu. Sepeh tu. Tujuan hafal ni buat apa? Supaya dia besar esok, apa dia hafal tu baru dia fikir, 2 kali 4 ni apa dia? 2 tu 4 kali. 2, 4, 6, 8 lah. Baru fikir. Masa bila fikir? Bila balik. Bila berakal. Sebut balik tu siapa? Allah Ta'ala yang cipta kita. Dia tahulah bila dia buat akal dah. Balik. Dan ada juga dah balik tapi tak berakal. Tapi kata-katanya bila balik berakal. Orang tak berakal ni macam mana orang gila, OKU. Tu pun bukan semua OKU. Ada tahap OKU. Kok tahap 6, tahap 7 yang tak kerti apa benda. Dia tahu macam makan minum,
kecil berak, tidur. Hak tu tak ada taklif. Tapi kalau kita cakap pandai, dia pandai balas, dia kena azan apa-apa, istilahnya boleh berfikir. Saya nak sebut tu agak banyak juga, tapi saya nak kata bila ada akal ni baru ada taklif. Baik, apa saya sebut tadi ialah itu adalah tahap mula untuk kita boleh kenal Allah Ta'ala. Jadi kalau faham tu, takat tu, keupayaan akal dah ada, memang kita boleh diajar dah untuk kenal Allah Ta'ala. Yang ulama kita dia gunakan istilah apa? Baharu alam. Pasal Quran pun tu saya sebut, kalau tengok dalam Quran, tuan-tuan, semua Allah ajar fikir. Fikir apa? Kita ambil misal mudah yang saya selalu sebut juga ayat Quran ni, apa dah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mu tak tengok ke macam mana Allah Ta'ala buat unta? Buat apa ni? Nak tengok apa? Tengok unta ni ada monggol ke tu lah? Tak jadi tengok itu, tak jadi cerdik. Unta ni binatang padang pasir ke tak? Padang pasir tuan tahu lah macam mana keadaan dia. Dia pasir. Waktu pasir ni dengan cuaca yang ada di padang pasir, siang panas melampau, malam sejuk melampau. Yang tu kot bahasa dia. Walaupun ada musim tak sejuk, tak panas lah. Bila dia panas sejuk, tuan-tuan tahu apa jadi? Apa? Dia pecah. Tuan-tuan ambil batu, batu tungku tu. Kalau orang rumah kita saling, kita ambil batu buat tungku lah, tahan 10 tahun. 10 tahun apa? Kadang-kadang terang nak habis patang tu 5 ketul batu kan? Betul tak? Betul. Kau tak pakai batu lah ni? Pakai striker lah. Striker tak jadi kan? Pasal striker panas tak jadi. Dia panas striker lain yang panas batu. Apa saya nak sebut ni? Pasal apa? Batu sampai 5 butir. Terang nak habis pantai. Pecah. Bakar main merah tu, balutkan daun mal, sejuk pula. Bakar pula lagi. Main 10 kali, 20 kali bakar. Hak tu pun kalau bakar lagi macam mana? Pecah lagi. Padang pasir ni apa jadi? Ni suruh ilmu fikir ni. Nak fikir apa? Kenal Allah Ta'ala. Okey, saya buat cerita pecah ni, tak cerita unta lagi. Pasal ilmu fikir ni, bila fikir tu kita dapat cerah satu-satu. Allah Ta'ala memang saranan dia ajar ni, baharu alam ni, dalil besar ke Allah Ta'ala. Untuk pecah-pecah, siapa lagi pecah batu tu? Api ke Allah Ta'ala? Ada tak benda bakar sejuk, tak pecah pun. Ada benda pecah. Siapa lagi pecah? Batu pecah, besi tak pecah. Tapi besi hancur cara lain pula. Dia panas, bakar menyala tu sejuk, buah air. Bakar, lama-lama nipis Pula tu apa? Dia gelai kan? Dia cepat hancur, cepat pecah. Kalau ni sebab pisau, dia tak tajam lah. Satu orang tak bagi pisau masuk dalam api. Tuan-tuan tak faham sudah. Ayat syarah kot tu panjangnya lagi. Nak kata apa ni? Jadi asal nak sebut ialah unta ni duduk padang pasir. Padang pasir ni hak debu halus dengan dia halus lagi. Pasal dia duduk pecah. Panas sejuk. Dia pecah. Setiap hari akan ada lagi debu yang dah halus tu, lagi halus lagi cepat pecah tau. Tu pecah lagi. Tu pecah lagi. Okey. Tempat tu lah unta tinggal. Angin tiup, berdebu lah. Mata dia tak kedua spek. Kita pun tonyong. Itu batu biasa. Batu ribut pasir padang pasir ni. Angin kuat sikit, unta dia boleh celek mata dia berjalan. Siapa buat mata unta terror macam tu? Unta pun tak tahu mata dia teratur. Kita kalau bekal memang tonyong. Pula tu bukan pasir macam kita. Pasir padang pasir halus pula. Tapi celah-celah mata kita kalau kelubung duduk dalam rumah, kalau main ibu pasir boleh masuk dalam rumah pasal terlalu halus. Macam angin boleh masuk dalam rumah, macam itulah pasir boleh masuk dalam rumah. Kalau rumah tak boleh masuk angin, kot tak boleh masuk pasir tu. Pasal apa? Terlalu halus pasir ni. Satu, unta padang pasir macam mana?
Bayang tengok, mata dia tu tak perlu pakai spek, jalan tengah ribut padang pasir. Saya cerita dia apa? Panas melampau waktu siang, sejuk melampau waktu malam. Kulit yang sama, tak gaduh ke selimut. Dan dia boleh duduk berjemur tengah panas tanpa perlu bernaung. Kalau kita mampu kering kan. Siapa buat kulit unta macam tu? Pula tu dia tak gaduh minum air. Allah Ta'ala suruh fikir apa? Tengok unta ambil gambar sebelah dia kata. Ni berkata baharu. Siapa yang buat proses-proses macam tu kat unta? Allah. Sebelum pergi ke Allah Ta'ala tu, apa kaedah berfikir dia? Ni unta makhluk Allah Ta'ala lah. Yang duk tengok unta, mesti ada pembuat unta yang cipta dia, mata dia kalih debu, kalih abu kan. Yang kulit dia kalis panas, kalis sejuk, tak gaduh ke baju, tak gaduh selimut. Lagi nak cerita apa lagi? Padang pasir ada rumput apa? Nak makan? Unta dia makan apa? Pokok kaktus kan? Kaktus tu pokok rupa apa kan? Berduri keliling kan? Kita nak tekoh tak berani, duri banyak sangat. Unta dia boleh makan. Makan pula bukan gaduh potong dengan pisau. Macam mana? Tokak kiking dengan mulut dia. Ada bibir tak? Bibir kulit kan? Kulit ni kena duri berdarah tak? Dengar tak? Allah Ta'ala buat special design kat unta. Dia nak tokak kereta tu, dia boleh apa? Menyorangin, bahasa sini tak tahu. Dia boleh bagi bibir dia tu, ni gigi, ni bibir dia tu dia boleh buat tubik. Tinggal gigi lah. Dia boleh gigit tanpa kena bibir. Kita tak buat, Allah Ta'ala tak buat itu pasal kita bukan makan kereta. Lembu tak makan kereta. Allah Ta'ala buat haiwan macam mana dia makan, solahiyat apa, sesuai dengan perangai dia. Pula tu makan tak pernah tercekik, tak pernah tertikam lidah dia dengan duri kaktus. Pula tu perut dia boleh hadam kan? Boleh hadam dengan pokok kaktus tu. Yang itulah makanan yang paling berkhasiat pada dia. Kita lah makan pokok kaktus macam mana? Mampu pergi hospital lah alik Unta lah suruh fikir tu. Siapa tu dah sebut apa? Tengok unta, tahu perbuatan buat unta tu mesti ada. Atas sifat, mestilah pembuat unta ni kuasa. Atas sifat juga kita akan jumpa ni. Memang yang ada kuasa tu memang kehendak dia kan nak buat unta macam tu. Tu nanti kita jumpa ya dah. Ada ilmu dia kan nak buat unta memang jadi gitu. Kan orang Ta'ala kata, mula-mula unta ni macam ni. Mula-mula unta ni mulut dia macam ikan. Lepas tu mulut dia macam ayam, gitu kan? Dah mula-mula kejadian unta, awal-awal lagi macam tu lah rupa dia. Allah Ta'ala tak pernah repair kejadian makhluk dia. Nak menunjukkan apa? Ilmu dia mantap tak Pak? Mantap, kemas tak? Kita repair lah. Mula kipas rupa lagu ni, 6 bulan pula rupa lagu ni pula. Ubah lagi. Sentiasa mengalami perubahan. Ilmu Allah Ta'ala, dia buat satu berubah tak? Nabi Adam dengan kita serupa tak? Dari segi rupa, mata, hidung, telinga, rupa. Taklah Nabi Adam dulu rupa gajah, contohlah bahasa gitu. Kita rupa macam ni. Tambah teori apa, Darwin bodoh tu, kata kita asal pada monyet. Mula monyet saja buat bahasa itu sikit kan. Nak ajar apa ni? Supaya kita boleh fikir dengan akal, kenal siapa? Kenal Allah Ta'ala. Satu kita punya kaedah ni, ulama ajar nak kenal Allah Ta'ala ni, apa kaedah dia? Tengok ke makhluk, ingat Allah. Bahasa lain apa? Tengok makhluk, ingat fi'il Allah Ta'ala. Tengok makhluk, ingat sifat Allah Ta'ala. Tengok makhluk, ingat zat Allah Ta'ala. Jadi yang kita nak kena ajar, macam mana kita tengok kereta, mesti ada tuan kereta. Macam tu kan. Tapi dia terus tuan. Tapi kalau dalam tertib ulama kita ajar dalam bab ketuhanan ni, daripada makhluk boleh faham fi'il khaliq, lepas tu sifat khaliq, lepas tu zatul khaliq. Dan zat khaliq ni nama dia yang diajar kita daripada kecil, kita dapat dah. Nama dia siapa?
Allah. Itulah sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada dia. Kita boleh kenal kat dia dengan sifat macam ni pasal apa? Dengan menggunakan kaedah berfikir. Apa dia? Baharu alam. Mahal tak baharu alam? Mahal tak mahal? Jadi tuan-tuan kena ambil alam. Saya bagi contoh alam tadi apa? Unta. Unta saja agak alam ni. Dengar saya buat, oi. Semua alam ni tuan-tuan, hatta kita tengok pada batang tubuh kita. Yang tu Quran kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri batang tubuhmu. Mu tak berhati, mu tak tengok ke mendalilkan Allah Taala tu. Aku kata kuku panjang tu. Jari panjang. Jari tak panjang. Rambut panjang, misai panjang, janggut panjang, bulu roma tak panjang. Nampaklah tak panjang. Bobi bahasa tu. Bulu roma tak panjang. Bulu kening tak panjang. Bulu keningmu kalau cukur dia akan tumbuh sampai tahap tu dia berhenti. Misal kalau tuan-tuan tak cukur, tak potong, dia akan panjang, tak berhenti-henti. Nak faham apa tu? Mesti ada perbuatan yang memanjang dan tak memanjang. Betul? Bila setiap makhluk mesti ada fi'il. Bila fi'il mesti ada sifat. Sifat apa? Atas kita bicara ni kudrat. Mesti ada kuasa. Bila sabit fi'il, sabit sifat. Bila sabit sifat, sambung. Sabit zat. Nama siapa zat tu? Allah. Jadi sebut Allah, faham apa? Allah yang kuasa. Allah atas tertib kita akan jumpa nanti. Allah yang iradah. Allah yang ilmu. Allah Ta'ala yang hayun. Itulah Allah. Allah yang kita duk sebut nama dia ni, Allah yang mempunyai sifat kesempurnaan, yang dia saja boleh buat benda tu. Pasal apa? Unta dia buat unta. Unta buat unta ke bagi jadi unta? Unta ke buat mata dia bagi jadi mata dia sampai kena debu pun tak pedih? Dia ke? Unta ke buat bibir dia boleh tarik buat keluar sampai tinggal gigi dia boleh pergi tokak pokok kereta? Dia ke buat dia? Tak ada makhluk yang dia buat diri dia sendiri. Setiap makhluk, nama apa makhluk, setiap makhluk mesti ada khaliq, mesti ada pencipta dia. Jadi Allah ni apa sifat besar dia? Allah sifat dia khaliq, dialah pencipta. Satu, kita bila faham tauhid ni, bila faham tauhid ni tuan, dia boleh bawa dalam ibadat. Kita sembahyang sebut apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita selalu Allah Maha Besar tu. Di atas kita faham kuasa ni. Allah mana? Al-Qadir. Allah yang kuasa, Allah yang berkuasa. Atas khusus sifat dia apa? Allah Al-Qadir, Al-Khaliq. Allah yang Al-Qadir, Al-Khaliq, Khaliq yang mencipta. Cipta lah macam mana? Kita yang tak ada kepada ada. Yang boleh buat daripada tak ada kepada ada ni pun hanya Allah Ta'ala saja. Kita ni nak buat butik pasir seputih tak boleh. Air setitik pun tak boleh buat. Yang boleh buat semua siapa? Allah. Jadi sebut Allah tu Allah mana? Allah Al-Qadir. Itu Qadir. Allah Al-Khaliq. Allah Al-Mawjud. Allah Al-Qadim. Allah Al-Baqi. Allah yang mukhalafah lil hawadith. Saja sebut yang kita dah belajar. Allah yang Waqi Al-Qaim binafsi. Allah yang Al-Wahid, yang Al-Ahad, yang sifat wadaniyah tu wadah dia. Dan dia juga Al-Qadir. Semua Allah yang bersifat macam ni kita mengaku dalam sadar Allah yang macam ni Akbar. Dialah yang paling hebat sekali. Baik sebut tu. Kenal sekarang. Masa bila kita nak bagi hadiah ni? Setiap kali sebut nama Allah. Satu, kita kadang-kadang tuan, kita belajar dah benda tu. Cuma kadang-kadang kita tak diajar latihan macam mana nak bagi ingat Allah Ta'ala 24 jam. Satu, Allah Ta'ala ni Quran kita pun lama dah dengar ayat Quran ni. Kalau biasa mengaji kita jumpa dah apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jangan tak tahu apa dia? Tu bahasa terjemah bahasa tu tahdid lah. Apa dia? Allah ni kalau kita sebut nama dia, mu faham oleh-oleh, mu reti elok, mu boleh dapat dalil dengan kita berbicara ni apa dia ke Allah Ta'ala, dan mu faham kenal Allah Ta'ala siapa dia, sebut nama Allahnya mu tenang hati. Dalam masa yang sama juga, iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Masa yang sama juga, bila sebut Allah Ta'ala macam mana? Gerung hati dah. Pasal dia bagi kita ni, dia bagi semua dah. Mata dia bagi, telinga dia bagi, nyawa dia bagi, amanah.
Bila mana mu berani tengok benda tak molek. Sebut Allah menggerun dah. Allah mana? Allah yang cipta aku. Dia cipta mata aku, dia cipta telinga aku, dia cipta perut aku, dia cipta kemaluan aku, tangan aku, kaki aku. Bahkan seluruh makhluk ni dia cipta. Khas tengok kat aku. Dia buat aku ni macam mana? Dia bagi pun, dia bagi amanah. Dia bagi pun dia soal. Aku nak kena tak berani. Kalau kena dengan bos aku tak berani, tambah nak kena dengan Allah Ta'ala lagi aku takut. Sebut Allah Ta'ala gerun tak? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Masa yang sama sebut Allah, gerun menggerun. Lagi tenang pun tenang. Adalah kita dah pokok getah semua mati. Ataupun susu tak tubik. Ataupun susu tubik sekilo 2 sen. Ke 2 ringgit kan. Jatuh harga 2 sen sekilo. Nak makan benda apa? Siapa bagi rezeki? Boleh tenang tak? Allah. Sebut nama Allah tu tenang. Pasal apa? Dia bagi makan kita, bukan pokok dekat sekerak bagi makan kita. Kalau kita duk pegang dengan sebab, duk akidah dengan sebab, memanglah Allah tak lagi makan kita. Jadi tapi sekerak 2 sen nak boleh buat apa weh? Mu akidah sekerak itu. Itu akidah sekerak. Mu belum akidah dajjal lagi. Mai dajjal esok kan? Bayang tu setahun, sehari pertama setahun. Maksudnya 6 bulan tu siang. Tak usah duk bayang lah getah tak tubik. Pokok getah nak tubik susu. Air pun beku kan? Pasal hari pertama dia macam setahun. Mu akidah apa masa tu? Nak dapat makanan dekat dajjal je dah. Mu nak makan, mu nak minum, mu nak gas, anak bini mu lapar, musuh kutu. Memang kita kena dajjal mata satu. Lah ni dajjal tak ada mata lagi ya. Mu nak syarat mu kata aku Tuhan, aku boleh bagi mu makan tak? Kalau mu kata Tuhan mu Allah, mu minta lah ke Allah Ta'ala bagi makan minum mu. Minta lah. Kena cabar lah macam tu. Kita pun macam mana? Betul ke dia? Takkan Allah Ta'ala aku minta dia tak beri. Apa mu itu? Minta ya Allah bagilah aku kenyang, ya Allah tak kenyang-kenyang pun. Terpaksa minta ke dajjal lah. Lama-lama macam mana? Sehari, 2 hari, 10 hari, 30 hari, 40 hari, 2 bulan, 3 bulan. Sangkut lah dengan dajjal. Dajjal senyum je lah. Dia tak payah kempen mu. Mu pergi menghadap, merangkak lagi, berlutut lagi, dia lagi sembah dah. Tolonglah mu tak pergi aku makan siapa lagi nak pergi makan aku. Ni anak bini aku, anak dong ngongeh, dong menyangih ni. Masalah apa kita tu masa tu? Masalah akidah. Jangan kata masa tu. Masalah ni pun masalah akidah kan. Lah ni pun masalah akidah. Cuma dia tak dajjal. Tapi keliling kita dajjal banyak. Sebenarnya bukan dajjal pun. Mu dajjal. Sedap pun ayat itu. Pasal apa dajjal? Kita bodoh tak ngaji apa yang sepatutnya kena ngaji. Kita punya hati ni kita tak tenang dengan Allah Ta'ala. Kita tak kenal Allah Ta'ala. Satu sebut Allah Ta'ala bukan tenang. Pasal apa tak tenang? Kita tak kenal dia. Kita tak rasa dia Qadir. Kita tak rasa dia Khalik. Kita tak rasa dia Razik. Kita tak rasa dia bagi rezeki. Kita tak rasa dia Khalik. Tak rasa dia cipta kita pun. Bahkan kita punya hidup bergantungan hati kita dengan siapa? Dengan makhluk, dengan ma siwa Allah ni. Masa bila kita nak tenang hati? Tiang duduk semayang pun, duk ingat apa? Duk ingat gaji, duk ingat sekerak. Deriang pula, mapik ramai. Kita pun tak ada nak kutip. Masa Jumaat ni, dia memang duk sapu. Durian kita pula mahal lah tu. Musangking ada, tupai king ada. Apa D24 dah, 20199 lah. Dia nak. Kita tengok kurang sutir. Rupanya dia ambil masa kita pergi sembahyang Jumaat. Macam tengah sembahyang tu, duk ingat durian tu. Sebut Allah Akbar, tenanglah hati. Tak ada mu sebutlah apa bala dia pun, tak ada dia tenang ni. Pasal apa ni? Pasal kita tu kata kena gurur dengan asbab, kita tak kena Allah musabbibul asbab. Ni tauhid yang kita nak belajar ni yang kita baharu alam ni. Alam ni atas sifat ulama kita sebut apa? Makhluk dia tak boleh bagi bekas ke makhluk. Makhluk ialah tetap makhluk. Allah ialah Allah. Allah saja yang boleh beri kesan ke makhluk. Makhluk tak beri kesan ke Allah Ta'ala. Makhluk tak beri kesan ke makhluk.
Sipir tu. Pasal apa? La ilaha illallah. Allah saja yang bersifat ketuhanan. Antara sifat ketuhanan apa? Yang boleh mencipta, yang boleh membuat, yang boleh beri bekas, yang nafi' dan dar, boleh bagi mudarat dan mudafaat. Allah saja, dia seorang. Tak ada hal lain yang kongsi dengan dia. Duk itikad ada kongsi dengan dia, syirik. Nafi dia sifat kasa kuasa dan sempurna dia kafir tu. Jadi kita nak apa? Kena mukmin betul tak? Musyrik tak boleh jadi kafir, kafir tak boleh jadi. Jadi nak kena apa? Jadi tauhid. Kena muwahhid, jadi ilmu tauhid. Ilmu tauhid dan faham tauhid ni mesti isbat kat Allah Taala sah. Kan dia seorang kan, tak boleh sah isbat kat orang lain. Jadi atas kata kita duk bicara tu, mesti sabitkan kepada Allah Taala saja yang boleh beri kesan ke makhluk. Makhluk yang ada ni, asbab dia buat ni, semua makhluk belaka. Kita ni sama-sama makhluk. Cuma syariat berjalan. Kita nak sembahyang perlu bantuan Tok Imam. Tok Imam, dah mu makhluk mu jadi Tok Imam. Tok Imam lah mu. Kita lapar, Allah Ta'ala perintah makan nasi. Dah aku lapar, peraturan dia buat. Aku lapar, kena makan nasi lah. Mata tak nampak, pakai spek lah. Nak jalan tarak, pakai motor lah. Ke kereta lah. Siapa lagi sampai? Motor, kereta ke? Allah lagi sampai. Baru betul akidah kita. Nisbah motor nak bergerak, nak boleh dia berperanan, dia berfungsi. Nisbah kita pula pandai pula nak guna. Siapa bagi semua tu? Allah lah. Kita hidup semua ni, apa yang asbab Allah Ta'ala buat, semua ni ialah ujian yang kita kena mengaji tauhid macam ni dengan kata bahru alam, yang dengan itu kita kenal Allah Ta'ala. Yang kata apa? Makhluk tak beri kesan ke makhluk. Walaupun kita nak buat sesuatu dengan pakai makhluk, mula apa nak makan nasi tak? Makan nasi saja pun tak boleh nak lalu masuk dalam mulut, melainkan kena ada lauk, ada garam, ada sambar, ada ulam macam ni. Jadi terpaksa ada lauk, mana boleh masuk dalam mulut. Siapa bagi masuk dalam mulut? Siapa bagi kenyang? Dah masuklah, siapa bagi proses dalam perut ni? Siapa? Hak mana jadi air kecing, mana jadi trik, mana jadi darah, mana tubik jadi peluh, siapa dia buat? Kita tak ambil peranan sikit pun. Siapa dia buat semua? La ilaha illallah, Allah seorang saja. Datuk kita kena faham akidah asal nak kata apa? Makhluk tak beri kesan pada makhluk. Yang boleh beri kesan pada makhluk ni Allah saja. Untuk kita duk buat sabab dengan makhluk ni apa? Pasal Allah yang suruh kita buat sabab tu. Dia suruh makan tak? Dia suruh minum tak? Sakit dia suruh cari ubat tak? Pergi cari asbab. Yang sakitmu, sakit kepala, cara ubat sakit kepala. Sakit kaki, cara ubat sakit kaki. Apa masalahmu? Mu kena cari asbab. Pasal Allah Ta'ala tak suruh duduk saja. Tapi yang dia nak uji, dia nak tengok kita hak mana? Hak akidah kita, adakah hati kita duk pegang kat dia? Tu. Ni kita duk bicara tu, nak cakap tu. Maksudnya tu yang berdalil dia baharu alam. Tengok alam ni. Tengok alam. Kita dengan panduan ilmu yang ulama ajar, nak boleh cam tu dengan kaedah berfikir. Bila alam ni, apa yang ada antaranya kat kita sebut tadi mudah. Kita dulu tak ada, dia boleh ada. Mesti yang mengada tu ada. Yang mengada tu mesti ada sifat kuasa. Tu kita bicara kudrat tu. Dan yang bila ada sifat kudrat kat dia, tentu sabit zat dia. Bila sabit makhluk, sabit fi'il khaliq, sabit af'al. Mestilah sabit sifat khaliq, sabit kudrat. Mestilah sabit zat khaliq, sabit zat Allah Ta'ala. Dan nama zat tu saya sebut awal lah. Apa dia? Kita dapat masa kecil lagi. Nama dia Allah. Nama dah dapat masa kecil, tapi nak kenal tua baru kenal. Saya tak sebut kat tuan-tuan, saya sebut saya. Siapa ada kecil-kecil dia boleh hurai abad tauhid dengan Allah Ta'ala boleh. Semua dah tua kan. Istilah tua ni orang kata dah berumur dah. Kalau kita tengok sejarah ulama-ulama dulu, Imam Ghazali rahmatullah alaih misalnya, dia pun kita biasa dengar sejarah dia macam mana. Memang ulama besar kan. Dia hujatul Islam, hafal lebih pada 300,000 hadis dalam kepala. 300,000 hari dengan sanad tu panggil hujatul Islam tu. Duduk. Dengan ilmu dia fiqh dan nahu sorah itu saya ada gaduh tafsir buat anda, tapi istilahnya ilmu batin nak dengan Allah Ta'ala ni tak kuat lagi. Belajar dengan siapa dia? Dengan adik dia. Pasal adik dia menjalani jalan ilmu batin ni, dia pun ilmu hebat ke, tapi tak dapat istilah, tak dapat tazkiyah dan tasfiyah untuk hati ni, buangkan daripada ada ma siwa Allah dalam hati. Sampai bila
Satu ketika, pasal dia ilmu fiqh ni masyhur kat dia, dia sembahyang jadi imam. Imam Ghazali kan ni cerita ni. Jadi imam, adik dia mufarakah dengan dia. Mufarakah dengan dia. Habis sembahyang, tanya selalulah, mu mufarakah dengan aku pasal apa? Ada aku sembahyang, aku tengok mu sembahyang menajih penuh darah ada. So bila aku berdarah pula, pasal masa tu nak kata, ni kata orang yang faham perjalanan hati ni, orang Ta'ala buka sampai apa benda yang kita duk fikir tu orang Ta'ala bagi faham kita. Dia kata, aku tak tahulah tapi aku tengok penuh badanmu berdarah kata dia. Satu aku mufarakah kamu. Mu berdarah mana sah maya. Baru dia ingat dia apa? Pasal masa tu dia duk mengajar masalah haid. Ada orang tanya masalah macam ni. Masalah haid kalau tanya pelik-pelik, tuan-tuan lari malam dah, senang nak jawab. Tambah keluar, lepas 3 hari, berhenti 2 hari, tubik lah 5 hari. Betul berhenti pula. Keluar ni banyak lah tu. Betul berhenti lah 3 hari. Betul keluar lah sikit. Betul beruh keluar. Nak buat macam mana? Jawab ya. Nak sembahyang macam mana? Kalau ada suami semua boleh pakai tak? Macam mana boleh masuk masjid tak? Kami ni nak ngaji. Ustaz pondok patih nak main ngajar. Boleh masuk masjid lah ni. Dia duk fikir masalah tu. Fikir, jadi fikir macam mana? Ingat Allah Ta'ala nak sembahyang? Tak ingat. Mubarakah lalu. Baru dia belajar ilmu batin tu, baru. Lepas tu masyhur dia tulis kitab-kitab tasawuf. Antara yang terakhir dikarang oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih apa dia? Adalah Minhajul Abidin. Minhajul Abidin tu macam ringkasan Ihya Ulumuddin kita dah. Sebelum tu antara yang kitab besar dia tulis dalam bab-bab ilmu batin ni, bersama dengan tu ada fiqh dia, Ihya Ulumuddin. Kitab Imam Ghazali yang ringkas ni Minhajul Abidin, yang ni yang banyak kita duk pakai. Yang pasal sebelum tu kita fiqh dia Al-Wajiz Al-Aziz, kita pun tak bisa kenal kita fiqh dia. Pasal dia timbul ilmu tasawuf ni banyak. Asal saya nak sebut apa? Macam mana dia boleh kenal orang Ta'ala lagi ke ilmu batin ni? Setelah dia lama dah, matang dah ilmu-ilmu yang lain, masuk ilmu batin. Maksudnya apa? Berakai dan kenal orang Ta'ala ni kemudian. Dari segi nama macam mana? Lama kita kenal lama dah. Tuhan kita sabar. Kalau bagi 3 juta suruh sembah tokong, nak sembah tokong tak? Mu nak Nabi? 3 juta tambuh. Weh, bukan gaduh dapat duit welfare lah. Tambuh. Mak Gempik pun kalau bagi 3 juta suruh sembah tokong ni tak mau sembah tokong tau. Sama kan kita pun tak mau sembah tokong. Tapi mu nak sembah orang Ta'ala. Jumaat bagilah, asal hari bagi tak? Tak bagi, sumpah macam Mak Gempik tu. Jadi iman kita tak kuat. Iman kita ni sekadar sebut Tuhanmu Allah, sembah tokong. Oi, tak sah sembah tokong, bodoh sembah tokong. Okey, bila sembah tokong tu bodoh, kena sembah khas untuk orang Ta'ala je tak? Dah sembah tu satu hal, tak ibadat tu. Hatimu sentiasa ingat orang Ta'ala ke ingat benda lain benda orang Ta'ala? Ke Jumaat aja? Betul-betul kita tanya, asal boleh main jemaah tak? Sumpah macam Mak Rempit. Cuma Mak Rempit tak semayang, mu semayang. Okey, mu semayang, mu memang ingat Allah Ta'ala ke semayang saja-saja ya? Jawab boleh. Kita kenal kot diri kita kan, tak tahu semayang kita ke mana. Sama macam Mak Rempit, cuma Mak Rempit tak semayang, kita semayang. Tapi semayang kita lalai juga. Dah selesai belum? Jawab. Tak selesai lagi. Untuk nak selesai ke mana? Kena selesai tak? Pasal Allah Ta'ala sebut ciri orang berjaya ni, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim. Mukmin betul-betul ni, yang excellent, yang berjaya ni siapa? Yang khusyuk dalam sembahyang. Antara khusyuk ni apa? Dia memang dia tak rasa lain dalam sembahyang dia, melainkan sentiasa ingat ke Allah Ta'ala daripada mula sampai habis. Kemuncak tu habis-habis sebut ulama. Memang yang ni muafakat ulama zahir, ulama batin. Sekurang-kurangnya mesti separuh daripada waktu sembahyang tu ingat ke Allah Ta'ala. Kita jangan kata separuh kan. Sujud pun tak ingat Allah Ta'ala. Saya tak kata tuan-tuan, saya sebut saya. Ini kena mengaji lagi tak? Kena mengaji lagi kan. Satu saya duduk ngaji. Saya duduk ngaji pun saya nak sebut ngaji kat Malaysia ni. Saya nak pergi India tu. Ni nak pergi pula nanti insya-Allah, kalau ikut tarikh yang terdekat sebut ni bulan 1
3 hari bulan pergi kelik dalam 18 bulan. Cadangnya nak panjang lagi daripada bulan 12 hari. Tapi pasal masing-masing ada masalah apa? Dalam masa lebih kurang 15 hari itulah ada sana 2 minggu. Untuk apa? Pergi kursus tauhid macam ni. Khas belajar hak tu lah. Tauhid saja. Siang, malam, pagi, petang. Pasal memang dia kena duduk camp latihan dan baru dia best. Macam saya duk sebut kat tuan-tuan ni, kalau dengar boleh faham tak? Nak sebut balik boleh tak? Tu nak sebut. Nak masuk dalam hati, hidup macam mana saya sebut ni, boleh tak? Saya pun saya sebut boleh. Saya yang hidup 24 jam nak jadi macam mana saya sebut ni, saya tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Kalau boleh saya buka pondok kan. Ni buka pondok apa? Pondok yang ada tu periduk lah. Pondok, buka pondok tak berani lagi. Pasal buka pondok ni sepatutnya undang-undang pondok macam mana? Mari tak payah bayar apa. Makan minum kami tanggung. Kalau ikut disiplin pondok macam tu. Kalau tak tanggung macam mana? Yuran kami tak ambil ni, modok lah. Makan minum mu makan sendiri lah. Tak apa, aku makan apa, mu makan tu lah. Berani tak? Berani tak? Anak bini kita orang makan tak apa cukup. Mu tak boleh buka pondok lagi Pasal buka pondok ni memang dia takkan fikir masa depan. Pasal apa? Fikir depan. Maka masa depan kita siapa urus? Allah urus. Itu mu susah hati pasal apa? Kalau kita sebut Tok Najib je lah, mu susah apa? Tok Najib ada. Asal lega tak? Lega. Perdana Menteri dah. Tak ada duit sebut dia. Sebut Allah, sebut Tok Najib, siapa besar lagi? Jangan duk silap jawab. Allah Ta'ala besar lagi. Mu rasa tenang sebut siapa? Mu tenang sebut Najib ke? Mu tenang sebut Allah Ta'ala? Jawab boleh. Sebut Najib tenang, tidak? Tu pun siapa? Sorry nak sebut nama lagi. Ali UMNO tak Ali UMNO? Kalau Ali UMNO, mu ada ketua cawangan, ketua bahagian tak? Ada pengaruh tak? Pasal Gerik ni ada nama tak? Kalau ada nama, macam mana? Sebut Tok Najib macam mana? Steady tak? Kalau orang PAS sebut nama Tok Najib macam mana? Mapuh lambung. Bantuan jalan raya untuk masuk. Saja saya nak sebut, saya nak kata apa ni? Di sebelah hati kita nak rasa tenang nak tak tenang. Kita nak tenang kan siapa? Sebut Najib kan siapa? Hatta macam ni, kita bini Najib. Tapi orang jantan tak boleh jadi bini Najib. Contoh kalau jadi tu. Nak apa saja minta boleh dia bagi tak? Tenang kita dengan siapa? Dengan abang Najib kan dengan Allah Ta'ala? Mu jangan silap akidah. Kita ni dah lah Najib pun tak ada. Allah Ta'ala pun tak ada. Empui semua. Yang ada apa? Sekerat. Sebut sekerat. Sekerat sekilo 10 ringgit. Lega. Mu lega dengan sekerat. Lega. Sekerat makhluk. Kita lega dengan makhluk rupanya. Rupanya kita kenal makhluk lebih besar daripada kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita tak kenal. Rosak ada akidah kita. Atau tak nilai tak? Syirik macam tu. Dia taklah syirik macam mana orang nak sebah tokak tu. Syirik tu kita tak payah bercakap lah. Tu kata mak rempik pun tak mau syirik lah tu. Tapi syirik dah mana? Hati kita, tawajuh hati kita ni. Kita tak pergi ke Allah Ta'ala. Kita duk beradak Allah Ta'ala pun kita tak beradak kan dia. Tambah kita tak beradak kan dia. Yang ni lah bab-bab tauhid yang kita nak kena belajar lagi. Nak pernah perlu hari kan. Pasal ulama-ulama duk sebut bab syirik-syirik ni. Selalu kita duk faham syirik ni sembah tokong. Tak, syirik itu nisbah kita orang Islam atas sebut ulama-ulama hadis, ulama-ulama yang syarahkan firman-firman Allah Ta'ala yang kata wala tusyriku bihi syai'a tu bukan syirik sembah tokong tu. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang dia nasihatkan anak dia jangan syirik Allah Ta'ala tu bukan pergi sembah tokong tu. Kalau tu mak rempik pun dah dapat dah. Takkan Luqmanul Hakim ajar akidah ke anak dia teka-teka mak rempik lah. Tak. Dia ajar hak syirik. Jangan syirik Allah Ta'ala hak mana? Hatimu ni jangan tawajuh, jangan duk berasa selain daripada Allah Ta'ala. Syirik itu dia ajar. Syirik itu yang dia ajar. Kalau kita belajar dalam hadis ada sebut apa? Ittaqu sab'a mubiqat. Takutilah kamu 7 dosa-dosa yang boleh membinasakan amalan kita. Antara yang disebut dalam hadis itu besar sekali asyirku billah. Syirik dengan Allah Ta'ala. Syirik mana? Bukan syirik sembah tokong tu. Hak tu hantar masyhur sebut ulama hadis mensyarahkan hadis tersebut. Hak tu tak ada kena-mengena kita. Pasal apa? Rasulullah kata jagalah 7 perkara boleh membinasakan amalan ni. Syirik mana? Syirik yang hati kita ni tawajuh selain pada Allah Ta'ala. Syirik tu dia suruh jaga.
Syirik sembah tokoh tak payah simak nak tu. Atau iman kita tak ada langsung lah, tak ada hati langsung lah. Untuk kita duk berasa selama ni kita memang tak syirik. Syirik tokoh tu memanglah tak ada. Tapi hati kita sebenarnya penuh syirik. Pasal apa? Dengar. Bahkan bukan syirik, kufur terus. Pasal apa? Pasal hati tak pernah berasa ke Allah Ta'ala. Hati kita sentiasa berasa maasi Allah. Tu hati kita, penyakit paling besar lah hati kita. Etika kita lah ni apa tuan? Bagi faham apa akidah macam ni. Tahu mana? Hati kita kufur tahu mana? Kita tak pernah rasa hati ni tempat bergantung kita ke Allah Ta'ala. Kufur tak? Kalau kata Allah pun bagi kita senang, sekerap bagi kita senang, tu syirik. Tu kita syirik ke kufur? Kufur kan? Cuma bukan kufur macam sebah tok ekor tu, tak? Kufur tu mana? Hati kita ni Islam dari segi nama, tapi kita tak dari sudut qalbi lah, dari segi rasa, pergantungan hati, ta'alluq qalbi ni tak ada, istidhar hati ni tak ada. Satu kita tengok masjid kosong, surau kosong, majlis ilmu kosong. Masalah apa ni? Masalah sebab tak. Mana ada orang Islam sembah tokoh, payah sangatlah nak jumpa. Semua pergi masjid betul tak? Semua sembah Allah Ta'ala betul tak? Semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apa? Hatimu tak tawajuh ke Allah Ta'ala. Jadi yang sebut dalam Quran adalah hadis kata jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik tu bukan syirik pergi sembah tokoh. Syirik maksudnya hatimu ni jangan duk rasa selain pada Allah Ta'ala. Yang tu yang kalau kita simak penuh syirik dah kat hati kita, kat batin kita penuh syirik. Kita nak belajar tauhid tuan-tuan, di atas kita pun dah lalu berapa kitab ni. Kita nak faham kata dalil Allah Ta'ala kuasa ni, nak faham ni. Saja saya syarah panjang tu pasal apa? Pasal ngaji ni tuan-tuan, dia kadang-kadang bukan lalu kitab tu, tapi apa? Faham. Walaupun sebut Bahrul Alam, okey tak? Daripada sebut baca 3 muka boleh baca, berdua-dua tuan-tuan boleh baca. Dia baca tak masuk dalam hati. Pasal saya ngaji ada tempat-tempat kadang-kadang baca stay lah. Tawakal, syarah tawakal habis ke depan, ke depan 3 jam. Tawakal saja. Tapi tawakal maksudnya serah hati kita ke Allah Ta'ala. Tu tak saya fikir esok. Sahabat dia sampai boleh tawakal dia macam mana? Apa ada kat dia? Bagi semua. Apa yang ada? Allah dan Rasul. Tawakal lah. Apa? Pasal apa tawakal? Dia tak nak fikir esok untuk apa? Esok aku ni mati. Macam mana hidup aku esok, mati aku esok, semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Rezeki aku esok macam mana? Bukan aku takbir. Aku makhluk. Aku tak boleh bagi bekas di atas apa yang aku buat. Yang mentadbir aku siapa? Allah. Keperluan aku semua dia tanggung. Dia boleh bagi semua utama dah dia ambil lah fisabilillah. Kat aku apa tinggal Allah dan Rasul. Memang Allah Ta'ala Rasul betul kan? Kita lah macam mana? Terang duk ada simpan pun duk penting ni. Tu ada simpan tu. Kalau tak ada lah, bagus Nabi. Okey. Tak ada kalau macam mana Nabi? Dia lah dia. Dia habis. Nak makan pun hutang orang tak bagi. Macam mana Nabi? Tokak tak? Tengok orang bagi, alhamdulillah orang Ta'ala bagi rezeki ke ustaz hari ni. Contohlah kan. Ustaz Tok Iman ni jemput makan, orang ni jemput kenduri. Bagi rasa ke orang Ta'ala. Tauhid saya silap kuat Nabi tu. Tuan dengar malam-malam saya sebut. Kita duk gelak ke dia? Duk rasa dia lekeh. Timbang akhirat esok iman dia tinggi lagi. Tuan boleh hidup cara dia. So, enggak. Kita duk rasa lekeh Nabi dah lah duk depan busuk lah tu. Kita belekeh dah. Esok timbang tengok dia tinggi dah kita lagi. Jangan kata saya tak kata tuan, tetap saya dengan dia tinggi. Saya tawakal dah. Dia bukan tu, tak ada AC yang ni ada tak? Dulu dia mana usik dia tak ada AC. Kita duk seronok pasal apa? Pasal dia kata AC ada kita. Boleh ngundi lah gini lah. Dia tak ada AC, umur tak ada AC. Esok kena jadi bangla, masuk tangkap dalam penjara. Kita tangkap lagi lah. Oh taklah jamin aku hidup mati aku guna. Boleh serah itu. Kita kalau AC hilang macam mana? Report polis tak? Kalau tak? Kalau akidahmu ke AC rupanya. Bagus Nabi. Dengar saya tu kan. Kita ni bila kita kaji babak batin ni, penyakit kita banyak lagi. Rupanya kita duk masih wallah dalam hati ni. InsyaAllah lah kita semua akan datang. Cuma esok kita tengok atas wajah ayat Quran pula. Ya Allah, ayat Quran kalau ikut lagi tajam ayat dah. Cuma kita kan tak biasa tengok dari sisi sudut tajam dia tu tak mana. InsyaAllah banyak umur jumpalah.
Kita akan tengok nanti firman Allah Taala wala wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.